Semasa remaja, kawasan dahi saya ni sangat berminyak, sangat berkilat-kilat dan dipenuhi dengan biji-biji kecil dengan banyaknya. Dan biji-biji kecil itu kelihatan seperti ini. Ketika itu saya sangkakan kulit saya ni kotor lah masa tu, tak tahu kan. Jadi saya cuci dengan sabun dan gosok dengan sekuat-kuatnya ya. Biji-biji kecil tu tak hilang, malah dahi saya menjadi semakin teruk ya. Dan kulit dekat sekitar biji-biji kecil tu dia meradang jadi merah-merah dan saya yakin situasi seperti ini ramai yang alaminya dan situasi ini kita panggil sebagai tiny bumps ya. Dalam video kali ini saya akan terangkan punca berlakunya tiny bumps dan rutin yang membantu untuk kurangkan dan menghilangkan tiny bumps ini. Jika anda nak tahu, tonton sampai habis. Hi glowy girls dan hi glowy guys yang ada tiny bumps atau yang tak ada tiny bumps ya. Apakah tiny bumps sebenarnya? Tiny bumps ini nama umum yang merujuk kepada benjolan-benjolan kecil dan halus-halus pada kulit kita ya. Terdapat banyak sebenarnya sebab yang menyebabkan memungkinkan untuk terjadinya benjolan kecil atau tiny bumps ini pada wajah kita. Terutamanya selalunya dia akan ada pada kawasan dahi. Kebiasaannya benjolan ini dikaitkan dengan jerawat. Yang biasanya jerawat disebabkan oleh nombor 1, sel kulit mati yang berkumpul atau terkumpul, liang pori-pori atau folikel rambut yang tersumbat dan boleh jadi juga disebabkan oleh tindak balas alahan ya. Secara umumnya benjolan kecil ini bukanlah sesuatu keadaan yang serius ataupun kritikal, tapi dia jadi kurang menariklah dari sudut kosmetik dan menyebabkan rasa tak selesa dan boleh kita rasa macam menjejaskan penampilan diri secara keseluruhan ya. Orang tengok tak lawalah macam tu ada biji-biji tu ya. Oleh kerana terdapat banyak punca terjadinya benjolan kecil ini, penting untuk beri perhatian tentang jenis benjolan tersebut. Jenis tiny bumps yang pertama kita nak bincangkan adalah comedons ya. Tiny bumps ini boleh muncul pada muka dan bahagian badan yang lain dan dikategorikan dalam dua kumpulan. Ya, pertama comedon jenis tertutup, closed comedon. Contoh paling biasa adalah whiteheads ya. Dan satu lagi adalah comedon terbuka, open comedons. Contohnya blackheads ataupun bintik-bintik hitam. Sebenarnya kedua-dua jenis tiny bumps ni adalah sama je puncanya. Liang pori yang tersumbat dengan minyak berlebihan ataupun sel kulit mati ataupun kedua-duanya. Perbezaannya adalah pada warna permukaannya setelah alami teroksida ataupun pengoksidaan dan satu lagi dia tak alami pengoksidaan. Blackheads ni bahagian atas dia ada bahagian yang kehitam-hitaman. So itu adalah kerana bahan yang tersumbat mengalami pengoksidaan apabila terdedah kepada udara ya. Whiteheads pula dia benjolan kecil-kecil tu dia tertutup sepenuhnya. Bahan yang tersumbat dekat dalam tu tidak terdedah kepada udara dan tidak mengalami pengoksidaan. Jenis tiny bumps yang kedua adalah inflammatory acne. Tiny bumps begini biasanya menyakitkan. Dia timbul pada permukaan kulit dan berwarna putih yang besar tengah-tengahnya dikelilingi dengan lingkaran kemerah-merahan ya. Berbeza dengan comedons tadi, tiny bumps atau jerawat lah sebenarnya. Yang ini, jenis ini dia mempunyai campur tangan bakteria lah kat dalam liang pori-pori yang tersumbat tu. Dia tersumbat juga bersama dengan sel kulit mati, minyak berlebihan. It's just that ada bakteria dekat dalam tu ya. Inflammatory acne ini, jenis tiny bump inflammatory acne ni dia bersifat meradang. Selalunya merah-merah, menyakitkan, dia boleh jadi ada bengkak-bengkak dan kadang-kadang dipenuhi juga dengan nanah ya. Pakar-pakar kulit sering menegaskan untuk mengelakkan daripada memicit inflammatory acne supaya dia tak jadi lebih teruk ya. Kalau dipicit, inflammatory acne ini boleh beri risiko parut yang jauh lebih sukar untuk dipulihkan. Kita dah pelajari tentang dua jenis tiny bumps ya. Satu tadi tu comedon, satu tadi tu inflammatory acne. So bagaimana kita nak rawat ataupun lagi baik lagi cegah tiny bumps di wajah ya. Apabila anda faham yang punca berlakunya tiny bumps adalah sumbatan yang berlaku dekat dalam pori-pori, ini bermakna cara untuk merawat dan mencegah tiny bumps ini adalah dengan menanggalkan sumbatan itu dan memastikan di masa akan datang sumbatan tu tidak berlaku. Kita tak nak dia berlaku. Jadi kita boleh cegah ya. Untuk menanggalkan sumbatan anda perlukan bahan yang boleh bertindak sehingga ke dalam pori-pori. Tak semua bahan dia boleh masuk dalam pori-pori tau. Just few ingredients saja dan bahan yang biasa digunakan
gunakan untuk tujuan ini adalah BHA, iaitu yang paling terkenal sekali salicylic acid ya. Bahan ini boleh wujud dalam bentuk seperti cleanser, dia dalam cleanser, dalam lotion boleh ada, dalam toner boleh ada, atau produk-produk penjagaan kulit yang lain ya. Untuk mencegah sumbatan daripada berlaku pula, anda boleh gunakan bahan yang boleh menghalang minyak dan sel kulit mati daripada berkumpul dan menyumbat liang pori-pori. Dan bahan yang bagus untuk tujuan ini biasanya adalah AHA dalam bentuk glycolic acid ataupun lactic acid ya. Produk dengan bahan sebegini biasanya dalam bentuk cecair yang dituang dekat atas kapas muka dan digosok lembut pada permukaan kulit. Tadi saya sebut sedikit kan pasal AHA dengan BHA, apa kata kita kenal sikit dengan lebih lanjut ya. AHA, alpha hydroxy acid ya. Ini adalah asid larut air yang diperbuat daripada buah-buahan, susu ya, dairy produk lah, ataupun kekacang ya. Contoh AHA yang popular adalah glycolic acid, lactic acid, just like what I said before. Ada juga mandelic acid dan juga malic acid. Kerjanya, fungsi bahan ini adalah mengelupaskan permukaan kulit supaya sel kulit baru yang lebih sekata tonanya boleh muncul pada permukaan kulit, menggantikan sel kulit mati yang berkumpul yang kita tanggalkan tadi. So selepas penggunaan bahan ini, anda boleh rasakan kulit anda akan lebih licin, lebih lembut apabila disentuh. BHA pula, beta hydroxy acid. Ini asid larut minyak yang diperolehi daripada sumber-sumber tumbuh-tumbuhan jugalah. Dan contoh BHA paling popular, paling banyak digunakan adalah salicylic acid ya. BHA ni berbeza dengan AHA di mana BHA dia larut minyak. Jadi dia boleh masuk ke dalam pori-pori yang ada minyak tu, membuang sel kulit mati yang terkumpul di dalamnya dan bantu mengurangkan pengeluaran sebum yang berlebihan. Mari saya kongsikan cara untuk anda pilih produk memandangkan anda sudah jelas tentang bahan yang perlu anda gunakan untuk rawat atau cegah tiny bumps ini, iaitu AHA dan BHA tadi ya. Okey, pertama, mahu guna bahan-bahan ini dalam produk apa? Adakah pencuci muka, toner, serum atau lain-lain ya? So, pesanan saya macam ni. Jika kulit anda jenis sensitif lah ataupun anda takut kulit itu sensitif, anda boleh pilih bahan begini dalam pencuci muka kerana pencuci muka tidak dipakai lama pada kulit ya. Kita letak, pakai, gosok, lepas tu kita bilas. Tak sampai seminit ya. Kedua, tetapkan bajet dan jenama pilihan anda. Saya sarankan pilih jenama yang anda tahu kualiti produknya, mudah diperolehi di pasaran, terutamanya kalau dah ada dekat drugstore dekat-dekat tu lah ya. Ketiga, semak senarai bahan ya. Pastikan anda kenal bahan aktif yang mahu anda gunakan supaya tidak berlaku over exfoliation. Ambil tahu juga bahan-bahan lain yang ada dalam produk tersebut. Memperkenalkan jenama yang tidak asing lagi, Hada Labo, iaitu jenama penjagaan kulit daripada Jepun yang dibangunkan oleh Rohto Pharmaceutical ya. Jenama ini memang terkenal lah ya, dan paling terkenal sekali dengan rangkaian produk yang ada hyaluronic acid. Tapi kali ini saya nak perkenalkan rangkaian produk Hada Labo yang bagus untuk bantu anda pulihkan tiny bump, iaitu Hada Labo Mild Exfoliating Foaming Wash dan Hada Labo Mild Peeling Lotion. Kita cakap tentang produk ni satu persatu. Hada Labo Mild Exfoliating Foaming Wash ini mengandungi AHA plus BHA, iaitu glycolic acid dan juga salicylic acid ya. Pencuci muka ini teksturnya ringan dan berbuih ya, dan pencuci muka ini membersihkan kulit anda secara lembut, bantu tanggalkan sumbatan pada liang pori-pori dan di dalam tu sikit tanpa mengeringkan kulit wajah ya. Setelah menggunakan pencuci muka ini, anda akan dapati minyak berlebihan dan sumbatan pori-pori anda ataupun clog pores itu akan berkurang. Hada Labo Mild Peeling Lotion yang satu ini, dia mengandungi tranexamic acid yang bertindak sebagai ejen pencerahan kulit ya, untuk mengurangkan bintik-bintik hitam, jeragat ataupun memudahkan hyperpigmentation, jeragat lah tu ya. Mengandungi gluconic acid yang merupakan sejenis LHA yang berasal daripada AHA yang bertindak menanggalkan sel kulit ke atas ya, menggalakkan pengelupasan, pembaharuan sel pun dia boleh buat juga ya, mempunyai keupayaan antioksidan dan bantu pemulihan kulit terutama jika disebabkan serangan radikal bebas ya. Sifat ini menyebabkan bahan ini sesuai digunakan pada skin barrier yang mengalami kerosakan ya. Lotion ini boleh beri kesan yang baik pada kulit seperti mengecilkan pori-pori, penampakan pori-pori nampak kecil, kulit pun jadi lebih cerah, kekusaman
pun boleh dihilangkan. Produk ini digunakan dengan cara menuangkannya pada kapas muka, kemudian kita pun sapu dia dengan lembut pada wajah kita. Produk daripada Hada Labo ini merupakan berita gembira lah sebenarnya untuk anda yang sudah lama mahu mencari penyelesaian kepada tiny bumps ini. Sudah tentu anda perlulah dapatkan produk ini dengan segera ya. Dan saya nak pesan, pastikan anda patch test terlebih dahulu ya sebelum guna produk ini, terutama sekiranya anda mempunyai kulit yang jenis sensitif, dan gunakan dahulu secara berkala sebelum anda tingkatkan kekerapan penggunaan dia. Anda sangat digalakkan guna produk ini bersama dengan produk yang bersifat hydrating yang lain supaya kulit yang licin tu berseri juga, lembap juga dan menjadi sihat dan kuat. So anda boleh dapatkan di drugstore berhampiran dengan anda segera. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Ada loceng tu yang cute-cute, loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.